Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syahada binti Azman dari kelas 5 Delta ingin membentangkan tentang kajian kes sejarah Perang Dunia Kedua. Penyata masalah, Perang Dunia Kedua tercetus akibat kemunculan ideologi baharu, ketidakpuasan hati, perjanjian Versailles dan kegagalan liga-liga bangsa. Persoalan kajian: A. Terangkan latar belakang Perang Dunia Kedua. B. Jelaskan faktor Perang Dunia Kedua di Eropah. C. Pengakhiran bagi Perang Dunia Kedua di Eropah. Dan D. Apakah iktibar yang dapat diperoleh berdasarkan peristiwa Perang Dunia Kedua? Objektif kajian: saya dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang pengakhiran Perang Dunia Kedua yang berlaku di Eropah. Saya mempelajari faktor-faktor Perang Dunia Kedua. Saya dapat memahami dan mengetahui konsep Perang Dunia Kedua. Dan akhir sekali, saya dapat memperoleh iktibar dari Perang Dunia Kedua ini. Kaedah kajian: kaedah pertama yang saya menggunakan ialah melayari internet. Saya telah melayari internet untuk mencari beberapa maklumat menggunakan laman web rasmi dan boleh dipercayai. Laman web tersebut telah saya nyatakan di bawah. Yang kedua, buku rujukan. Saya juga mendapat maklumat daripada sumber rujukan daripada buku sejarah tingkatan 4 yang ada berkaitan dengan Perang Dunia Kedua di bab 3. Kaedah ketiga ialah soal siasat. Saya telah menjalankan kaedah soal siasat melalui lisan dengan guru sejarah tingkatan 4. A. Terangkan latar belakang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik pada tahun 1941 juga dikenali sebagai Perang Pasifik yang melibatkan dua pakatan, iaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Kedua, pertempuran ini berlaku di Lautan Pasifik. Yang ketiga, berlaku pada dua medan pertempuran, iaitu yang pertama tertumpu antara Eropah dan Afrika. Kedua pula ialah Asia Pasifik, tanah besar Asia dan kepulauan Asia Tenggara. Dan yang terakhir ialah Perang Pasifik berpunca daripada kemunculan Jepun sebagai kuasa tentera di Asia yang menjalankan imperialisme di rantau Asia Pasifik. Soalan yang kedua, jelaskan faktor Perang Dunia Kedua. Faktor Perang Dunia Kedua terbahagi kepada tiga, iaitu kemunculan ideologi baharu, perjanjian Versailles dan kegagalan liga bangsa-bangsa. Okey, kemunculan ideologi baharu ini wujud kerana ingin mengatasi kemelesetan ekonomi. Seperti yang kalian tahu, Jerman mengalami kemelesetan ekonomi yang sangat teruk selepas Perang Dunia Pertama, dan fahaman nasionalisme yang lebih radikal yang dipimpin oleh fahaman pemimpin yang sangat melampau, iaitu fasisme dan nazisme. Fasisme dipimpin oleh Benito Mussolini. Parti fasisme ini berjaya menguasai kerajaan Itali pada tahun 1922. Fasisme ini mementingkan hak negara dahulu lebih daripada hak individu. Nazisme pula dipimpin oleh Adolf Hitler dan berjaya membentuk kerajaan di Jerman pada tahun 1933. Mengagungkan bangsa Jerman, dan Adolf Hitler ini berusaha memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles pula, Jerman tidak berpuas hati dengan perjanjian Versailles kerana Jerman tidak diberi peluang untuk menyuarakan pandangan berhubungan dengan syarat-syarat yang berikut. 1. Jerman perlu memberi wilayah jajahannya kepada Pakatan Bertiga. 2. Jerman dikehendaki membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. 3. Jerman perlu menghadkan saiz tenteranya. Dan yang keempat, Jerman perlu bertanggungjawab dengan kemusnahan perang. Seterusnya, perjanjian Versailles dianggap tidak adil kerana menjejaskan maruah dan kedaulatan Jerman. Itali juga tidak berpuas hati dengan perjanjian Versailles kerana tidak diberikan tanah jajahan yang baharu seperti yang diberikan kepada Perancis dan Britain, iaitu Poland. Yang ketiga ialah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Sepatutnya, Liga Bangsa-Bangsa ini mengawal semua negara untuk patuh kepada perjanjian Versailles agar tidak ada pemberontakan, serta perlu memastikan keamanan dunia dan kewujudan kerjasama antarabangsa. Antara kegagalan Liga Bangsa-Bangsa ialah gagal memperkuat kuasakan perlucutan senjata dan gagal menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama. Kesimpulannya, terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan Perang Dunia Kedua di Eropah pada tahun 1 September 1939 dan tamat pada 2 September 1945. Soalan ketiga pula ialah pengakhiran bagi Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua terbahagi kepada dua, iaitu kerjasama kuasa luar dan keberkesanan strategi serangan. Kerjasama kuasa luar: Franklin Roosevelt ialah Presiden Amerika Syarikat dan Winston Churchill selaku Perdana Menteri yang sering bertemu membuat keputusan dan ketenteraan.
Keberkesanan strategis serangan pula ialah kesilapan kuasa paksi membuat keputusan politik dan ketenteraan dalam operasi menawan Rusia membawa kegagalan. Sementara itu, kuasa persekutuan pemimpin Amerika Syarikat memperlihatkan keunggulan dalam perancangan ketenteraan, terutamanya kejayaan operasi pendaratan tentera di Normandy, Perancis. Soalan yang terakhir ialah apakah iktibar yang diperoleh berdasarkan peristiwa Perang Dunia Kedua? Kita haruslah berfikir secara rasional dan sentiasa berjaga-jaga untuk mengambil sebarang tindakan dan keputusan. Kedua pula, kita mestilah menghormati kedaulatan dan pentadbiran negara lain. Yang ketiga, para pemimpin haruslah sentiasa berwaspada terhadap tipu helah negara luar. Rumusan, kesimpulannya dapat dikatakan bahawa peperangan ini bermula di mana Jepun melakukan peperangan di Poland pada 1 September 1939 dan berakhir setelah Jerman menyerah kalah pada tahun 1945. Secara rasminya, Perang Dunia Kedua ini berakhir apabila Jepun tandatangani dokumen Jepun Instrument of Surrender pada 2 September 1945. Perang ini telah membawa kesan yang sangat mendalam dalam bidang politik dan rakyat Eropah. Ini adalah contoh surat cara penyerahan kalah Jerman yang ditandatangani di Reims pada 7 Mei 1945. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Saya memohon 10 jari kemaafan sekiranya terdapat kesilapan. Sesungguhnya yang buruk itu datang daripada saya dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.